Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sabah edisi Ahad 16 Oktober 2022 bersama saya Muhammad Dihya Sahlan. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah giat memasang 29,503 loka di 124 sekolah terpilih di bawah pentadbiran 18 pejabat pendidikan daerah seluruh negeri. Ia merupakan pemasangan fasa 1 di bawah Kementerian Pendidikan bagi menangani isu beg berat dalam kalangan pelajar sekolah melibatkan pelajar tahap 1. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia yang berhormat Menteri Kanan serta kepimpinan KPM kerana telah mendengar isu dan menangani isu beg berat ini dengan sebaiknya. Dan kita bersyukur walaupun pada peringkat fasa pertama ini hanya beberapa sekolah yang macam saya sebutkan tadi, tapi insya-Allah pada masa akan datang saya fikir isu ini akan kita dapat selesaikan. Sekolah Kebangsaan SK Likas menjadi sekolah pertama di negeri ini menerima 470 loka bagi kegunaan pelajar tahap 1 merangkumi 7 kelas tahun 1 dan 6 kelas tahun 2. Sekolah ini mempunyai pelajar tahap 1 paling ramai di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu. Setakat ini sebanyak 6,111 loka atau 20.71% loka telah siap dipasang di 25 buah sekolah seluruh negeri. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu bahagian Sepanggar siap sedia berhadapan pilihan raya umum ke-15 PRU15. Ini termasuk bersedia meletakkan calon untuk julung kalinya bertanding di kawasan Parlimen Sepanggar selain menggerakkan jentera di setiap cawangan bagi membantu calon yang bertanding. Ketua Bahagian Bersatu Sepanggar, Datuk Mohamed Razali Razi, bagaimanapun berkata keputusan meletakkan calon bertanding di kawasan itu tertakluk kepada keputusan pucuk pimpinan parti. Sebagai parti politik, kita mesti meletakkan calon. Itu standard lah. Dan sama ada dicalonkan tidak, itu kita serahkan kepada pucuk pimpinan. Bersatu Sepanggar is ready. Kalau dicalonkan daripada mana-mana daripada kami, kami sudah membuat persiapan yang cukup untuk PRU yang ke-15 inilah. Beliau ditemui media dalam persidangan Bahagian Bersatu Sepanggar 2022 di Kota Kinabalu. Persidangan dirasmikan Bendahari Badan Pimpinan Negeri Bersatu Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Terdahulu, Datuk Muhammad Arifin ketika berucap mengingatkan agar setiap ahli bersatu, khususnya Sri Kandi dan Armada Bersatu Sepanggar, supaya sentiasa mengutamakan perjuangan bermatlamatkan parti dan bukannya untuk manfaat diri sendiri. Parti Harapan Rakyat Sabah akan mengemukakan calon kepada Gabungan Rakyat Sabah GRS sekiranya diberi peluang untuk bertanding. Bagaimanapun, parti itu tidak akan berebut untuk menjadi calon bagi kerusi Parlimen Tawau dan Kalabakan kerana ia bercanggah dengan prinsip penubuhannya. Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah Tan Sri Lee Yun Fah berkata pihaknya masih menunggu keputusan daripada GRS kerana lebih ramai pemimpin parti yang layak dan menyokong siapa sahaja calon yang dipilih GRS. Kalau parti saya dibagi peluang, saya mesti hantar calon. Tapi kalau untuk berebut dapatkan calon, itu bukan prinsip kami daripada dulu. Kami kerana semua orang memang nak jadi pemimpin, nak jadi calon. Tapi semua orang mesti faham tanggungjawab. Amanah yang telah diberikan itu mesti capai 100%-nya. Barulah layak menjadi pemimpin dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Kita Bersama Permuafakatan Ibu Bapa dan Guru di Dewan Sekolah Kebangsaan Bandar Tawau. Baik, perkembangan semasa COVID-19, Sabah mencatatkan 147 jangkitan baru semalam, susut 18 kes berbanding angka sebelumnya. Penurunan ini berpunca daripada jumlah sampel ujian yang lebih rendah, iaitu 1,639 dengan kadar 8.97%. Berdasarkan kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, hanya 4 daerah merekodkan kes 2 angka, 6 daerah tidak merekodkan sebarang jangkitan baharu. Sebanyak 143 kes berada dalam kategori 1 dan 2, masing-masing 1 kes dalam kategori 3 dan 4 serta 2 kes dalam kategori 5. Bilangan pesakit sembuh pula ialah 108, manakala 191 pesakit sedang menerima rawatan di hospital.
tiada kematian direkodkan. Persatuan Suri dan anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Puspanita Cawangan Sabah diminta terus memperkasa ahlinya dengan pelbagai ilmu melalui penganjuran program yang bersesuaian. Isteri Ketua Menteri merangkap penaung Puspanita Cawangan Sabah Datin Seri Panglima Datuk Juliah Salak berkata ia termasuk penganjuran kursus, seminar, ceramah dan lawatan sambil belajar yang dapat memberikan pendedahan dan meningkatkan pengetahuan kepada ahli Puspanita dalam pelbagai bidang. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian Majlis Jalinan Mesra Tautan Kasih Puspanita Cawangan Sabah di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, beliau turut melancarkan tabung kasih Puspas Sabah dan menyumbangkan kerusi roda kepada pesakit yang memerlukan. Saya terima kasih dengan Datuk tu. Saya terima kasih dengan dia bagi Indonesia dengan saya. Yang tempat saya ini tempat berehat ni kan. Bersyukur juga dan terima kasih juga kepada Datin sebab memberi sumbangan kerusi roda ni. Ia memudahkan ibu saya bergeraklah dan berehat dengan kerusi roda ni. Betul-betul kami sangat hargailah. Mahasiswa Universiti Malaysia Sabah UMS digesa mengamalkan gaya hidup sihat melalui aktiviti riadah bagi menyokong dasar sukan yang digariskan Kementerian Pengajian Tinggi. Ia sekaligus meningkatkan tahap kecergasan dan mengurangkan tekanan minda pelajar. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata bagi menyokong hasrat ini, UMS melaksana pelbagai program selain menyediakan kemudahan sukan secara percuma. Dengan aktiviti seperti inilah sambil kita beriadah dan menggesa supaya menggalakkan pelajar-pelajar baru ini menggunakan fasiliti yang ada di universiti, bukan hanya sibuk dengan pengajian tetapi juga kita juga menekankan aktiviti di luar bilik kuliah iaitu sukan, kebudayaan dan ada apa-apa aktiviti yang boleh memperkasa modal insan mahasiswa-mahasiswi. Beliau ditemui RTM dalam program riadah dan kebudayaan Minggu Suai Mesra 2022 di Stadium UMS Kota Kinabalu. Dalam program ini, beliau turut menyampaikan anugerah kategori teras seni dan budaya kepada pasukan teater UMS Stage Production serta anugerah kategori Kelab Kebudayaan UMS iaitu Cool Art Group. Manakala kategori teras kesukarelawan diberikan kepada pasukan sukarelawan siswa UMS dan kategori teras keusahawanan kepada pasukan keusahawanan pelajar UMS. Turut disampaikan anugerah kepada pasukan ketari sari dan pelajar UMS yang terlibat dalam World Championship of Performance Arts di Los Angeles selain anugerah kategori pengucapan awam kepada pasukan debat UMS. Anugerah individu turut diberikan kepada atlet yang mengharumkan nama UMS melalui Kejohanan Sukan Institusi Pengajian Tinggi 2022 selain mereka yang berjaya mengutip pingat dalam Asian University Games. Seramai 898 graduan Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM Sabah diraih dalam Istiadat Convocation ILKKM 2022 di Dewan Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Istiadat sidang pagi disempurnakan Timbalan Menteri Kesihatan II Dato' Aaron Agodagang manakala sidang petang disempurnakan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah Datuk Dr. Rosnani Mudin. Menerusi kenyataan media, Timbalan Menteri Kesihatan II, Dato' Aaron Agodagang berkata, bagi Sabah seramai 24 pelajar daripada 898 graduan menerima anugerah pencapaian cemerlang, iaitu 12 graduan bagi kategori akademik dan 12 graduan bagi kategori kokurikulum. Untuk kawalan infeksi, mungkin masa ambilan saya ni adalah sebelum pandemik kan, jadi mungkin saya bertuah jugalah ada ilmu sedikit berkaitan dengan kawalan infeksi dan masa tu mungkin keperluan juga untuk college untuk dapatkan lebih banyak trainer untuk kawalan infeksi dan saya bersyukurlah dapat ambil kawalan infeksi dan boleh digunakan semasa pandemik dan sehingga sekarang lah. Personally saya berminat untuk memberi perkhidmatan penjagaan diabetes kepada masyarakat Sabah, khususnya kepada daerah Kuala Penyu lah. Saya bertugas di KKM Lombok, daerah Kuala Penyu dan daerah Kuala Penyu kuranglah yang ada penjagaan diabetes ni.
Kolaborasi bersama pejabat pendidikan daerah dan syarikat swasta khususnya di daerah Papar mampu melahirkan lebih ramai anak muda berpendidikan tinggi. Ketua Pegawai Eksekutif Sedafiat Dato' Awang Buftamam Awang Mahmun berkata kolaborasi seumpama dapat membuka minda pelajar selain memberi pendedahan tentang kerjaya yang perlu diceburi di masa hadapan. Kalau kita lihat juga pada hari ini pandangan-pandangan daripada organisasi-organisasi luar dan juga daripada industri-industri di luar sana haruslah dimaklumkan kepada pelajar-pelajar ini pada usia muda supaya mereka ini lebih bersedia nanti apabila mereka memulakan kerjaya mereka akan tahu permintaan yang ada di dalam pasaran. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan Majlis Penutupan Karnival Bahasa Melayu Peringkat Negeri Sabah 2022 di Papar. Karnival ini merupakan program tahunan Kementerian Pendidikan bertujuan memupuk dan memperkukuh bahasa ibunda serta memperkasa seni berbahasa. Ya, peranan media sebagai medium penting penyalur maklumat sahih kepada masyarakat terus dihargai pelbagai pihak. Terbaru melalui pengajuran program jalinan mesra bersama media anjuran Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah. Timbalan Setiausaha Persekutuan Sabah Dr. Muharir Kamarudin berkata usaha berkenaan juga bagi mengeratkan kerjasama antara pihaknya dan pengamal media. Program ini merupakan salah satu kita punya engagement lah, engagement dengan pihak media untuk mengukuhkan kita punya hubungan silaturahim kita boleh berkenalan. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam program berkenaan di Kota Kinabalu. Sementara itu, program seumpama turut diadakan sebuah syarikat korporat yang menganjurkan program Let's Ball with Suria Corporate Bowling with Media sebagai penghargaan kepada pengamal media di Sabah sekaligus mengurangkan jurang antara media dengan syarikat korporat. The main idea is to actually improve camaraderie between the media and also Suria Group, and also to close the gap or shorten the gap between us. And then also at the same token, we would like to appreciate the contribution from the media side. Pasukan Jabatan Penyiaran Sabah muncul Johan dan tempat ketiga, manakala tempat kedua dimenangi Suria Group. Baik, saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Dengan itu, saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.